Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana malam ini kita dapat sambung perbincangan kita dalam surah Hud, surah yang ke-11, juzuk yang ke-12. Dalam kuliah yang lepas kita baca sehingga ayat 88 surah Hud, iaitu kisah yang menceritakan tentang Nabi Shu'aib. Selepas kita bicara tentang Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, kemudian masuk kepada kisah Nabi Shu'aib yang bermula daripada ayat 84 dan kita baca sehingga ayat 88, yang mana Nabi Shu'aib ini dihantar kepada kaum dia untuk membawa akidah tauhid dan juga membetulkan penyelewengan yang berlaku di kalangan masyarakat dia, iaitulah dalam aspek muamalah ataupun ekonomi, apabila mereka ni menipu timbangan. Apabila dia timbang kepada orang, dia kurang mata dacing, dan sebaliknya bila dia timbang untuk dia pelebih. Dia pelebih. Jadi itu cara dia yang ditegur oleh Nabi Shu'aib. Dan berlakulah kalau kita agak dialog ataupun perbahasan antara Nabi Shu'aib dengan kaum dia, sebagaimana kita telah baca dalam beberapa ayat yang lepas. Malam ni kita sambung sedikit bila Nabi Shu'aib menyebut dalam ayat yang terakhir yang kita baca, ayat 88, iaitu dia kata, aku tegur kamu, aku larang kamu ni adalah untuk kebaikan kepada kamu sendiri dan bukan untuk kepentingan diri aku. Dan aku ni bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah lah tempat kembali. Dan malam ni lah ayat 89, Nabi Shu'aib menyambung lagi hujah dia ataupun dialog dia tu dengan ayat yang berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuh au qauma hudin au qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Maksudnya, dan wahai kaumku, janganlah permusuhan kamu terhadapku menyebabkan kamu ditimpa bala bencana sebagaimana yang telah menimpa kaum Nabi Nuh atau kaum Nabi Hud atau kaum Nabi Saleh. Dan kaum Nabi Lut pula tidaklah jauh dari kamu. Kamu sedia mengetahui apa yang telah menimpa mereka. Jadi bila kaum dia berujah ke apa, marah pada Shu'aib ke apa, Shu'aib kata, janganlah penentai kamu ataupun perlawanan kamu terhadap aku ni akan menyebabkan berlakunya bala dan bencana sebagaimana Tuhan telah turun bencana ni kepada umat-umat yang terdahulu, iaitulah disebut ni sosok Nabi Nuh, umat Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi Lut. Jadi daripada ayat ni kita nampak memang susunnya nabi-nabi ni mana dulu mana kedia ni sesuai dengan apa yang disebut oleh Shu'aib ni, iaitu Nabi Nuh mari dulu, lepas tu setelah beberapa ketika mari pula Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh dan kemudian Nabi Lut. Jadi semua ni cerita-cerita ni cerita yang memang diketahui oleh manusia pada waktu itu, terutamanya kisah Nabi Nuh. Kerana pada waktu tu berlaku banjir yang besar yang kalau kita baca dalam riwayat tu menenggelami seluruh dunia yang ada pada waktu itu. Jadi semua orang tahu bila sebut banjir besar, orang tahu. Sebab kita lah kan, kita lah ni sebut banjir 2014. Jadi orang nampak lalu bayangi dia ke apa semua. Kalau orang dulu pada kita, orang tua lagi, dia panggil bohai merah. Bohai merah zaman saya dulu, boh tahun 67. Bohai merah tu awal lagi, saya pun tak ada lagi. Dia panggil bohai merah kerana airnya merah betul, air tu pelik. Tahun 67 antaranya berlaku banjir besar di Kelantan, terutama di kawasan Kota Baru. Pada 2014 ni kawasan Ulu yang berat. Jadi nak contohnya gitu. Jadi Nabi Shu'aib ni bakit peringatan terhadap kaum dia, kalau melawan aku, melawan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang menimpa umat-umat terdahulu tu akan berlaku juga. Sebab itu semua adalah cara Tuhan menghukum orang-orang yang menentang dia. Dan dia sebut di sini Nabi Lut pula tidaklah jauh tidak jauh, maksudnya kalau kita baca dalam tafsir itu masa berlaku tu. Apa yang menimpa umat Nabi Lut dengan zaman Nabi Shu'aib ini dekat, baru ya. Adapun Nabi Nuh, Nabi Gabo tu zaman jauh lagi, zaman lama lagi. Itu satu. Kemudian yang masuk laisa bima'in, dekat tu antaranya dekat di segi jarak. Berlaku di dekat di tanah Arab.
berlaku di tanah Harak dan dekat dengan kedudukan apa ni Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ni kalau kita pergi ke Syria, ada kubur dia di Syria. Kalau kita daripada Damaskus tu, kita kena naik bah ataupun kenderaan dekat 2 jam juga. Kawasan berbukit, kona naik pergi sampai bukit. Dan memang kawasan itu kawasan yang kita kata agak tandus. Pokok kayu pun pokok besar-besar tak ada. Ada pokok kecil-kecil, pokok-pokok renek. Kalau makpo kita macam pokok kemuting ada tu. Bila kita tengok tempat tu, saya fikir lagu mana Nabi Syuaib duduk masa tu. Zaman ni pun, zaman moden masa kita pergi tu pun, tanah tu tanah yang tandus. Adalah anak sungai tapi airnya cetek benar. Kali sekat tak sampai betih, kali lepas buku lali air sungai. Tetapi jernih. Kubur dia duduk atas bukit. Kubur Nabi Syuaib. Dan kubur dia panjang kubur dia, sebab mungkin orang zaman dulu ni saiz dia tinggi. Jadi tempat tu sendiri memang mencabar. Jadi menasabah kalau kita baca dalam Quran tu, dia ni kerja pera kambing kambing. Sebab tempat tu nak nanen pun tak boleh jadi. Tanahnya kering. Ni kalau kita pergi Syria ni, kita boleh pergi lah tempat tu Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib kata seterusnya bila dia berhujah ke kaum dia ni, ayat 90 dia kata wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimum wadud. Dan mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah taat kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat mengasihani lagi amat pengasih. Dan lepas dia peringat ke kaum dia tentang bencana yang menimpa Nabi Nuh, kaum Nabi Hud dan Nabi Soleh serta Nabi Lut, dia suruh kaum dia ni wastaghfiru rabbakum. Hendaklah kamu semua memohon keampunan, ataupun bahasa mudah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana istighfar ni membersihkan kejahatan dan dosa-dosa yang kita buat. Macam apa sebut dulu dalam hadis, disebut dosa kita buat ni umpama daki kekotoran yang kena pakaian kita. Jadi istighfar ni ialah sabung ataupun sabun lah kita katakan bahasa Arab juga. Sabung tu Melayu tak ada bahasa sabun, sama ada sabun debu, sabun tokor tu istighfar. Jadi pakaian yang kotor ini dibersihkan oleh sabun. Jadi dosa kita tu umpama pakaian yang kotor dibersihkan oleh sabun, iaitulah istighfar. Sebab tu antara ajaran Nabi kita, setiap kali lepas mayat kita diminta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala paling kurang lepas mayat. Dan istighfar yang paling baik sebenarnya kita tahu ialah yang Nabi ajarlah, astaghfirullahalladzi la ilaha illa wal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Biasa Nabi baca 3 kali lepas mayat. Jadi kalau kita jangan, kalau boleh jangan tinggallah istighfar ni. Sebab istighfar ni adalah satu hadis, Nabi kata siapa yang baca astaghfirullahalladzi la ilaha illa wal hayyal qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu dzunubuhu, dosa-dosanya akan diampunkan walaupun dia ni farra minaz zahafi, walaupun dia lari daripada medan perang. Sebab antara dosa besar dalam Islam ni bila kita lari dalam perang, musuh menyerang negara kita dan kita diarahkan untuk mempertahankan negara kita, tanah air kita, agama kita, baru kita lari. Kita lari daripada peperangan, itu salah satu dosa besar. Dia panggil al-kabair. Dari hadis tu dia panggil al-kabair. Dosa-dosa besar. Dosa besar ni banyak, tapi dalam hadis tu kalau kita hipung-hipung, Ibnu Hajar susun satu kitab al-kabair, kitab dosa-dosa besar, lebih daripada 70. Dia hipung tu ada lebih daripada 70 jenis dosa yang dianggap sebagai dosa besar. Jadi salah satu dosa besar ni ialah lari daripada peperangan. Al-firaru minaz zahfi atau al-farru minaz zahfi, lari daripada medan perang. Jadi dalam hadis ni Nabi kata kalau kita ucap ataupun kita sebut astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih, dosa-dosa kita ni akan diampunkan walaupun kita ni lari daripada medan perang. Tu disebut istimewanya istighfar itu. Dan itulah hak Nabi ajar suruh kita baca lepas-lepas sembahyang 5 fardu. Jadi dalam ni Nabi Syuaib ni suruh istaghfiru rabbakum. Kerana kalau kita baca saya hurah 2-3 kali dulu, istighfar ni selain daripada membersihkan dosa,
Dia membuka pintu rezeki kepada kita. Anak koci rezeki ini salah satunya duduk pada istighfar. Ada beberapa anak koci yang lain dia sebut dalam hadis, dia sebut dalam tulisan ulama. Antara yang utama ialah istighfar lah. Bila kita beristighfar, insya-Allah rezeki kita jadi murah. Dan hidup kita akan diberi kelapangan daripada kesulitan, tekanan hidup, insya-Allah boleh kita atasi bila kita sentiasa beristighfar kepada Allah. Jadi sini Nabi Syuaib ini beri kunci kepada kaum dia. Dan kita baca dalam kisah Nabi Nuh dan Nabi lain, memang disebut faqultus taufiru rabbakum. Ada satu surah yang lain dalam kisah Nabi Hud. Nabi Hud pun suruh faqultus taufiru rabbakum. Aku berkata hendaklah kamu memohon keampunan daripada Tuhan kamu. Iaitulah dengan istighfar dan kemudian summa tubu ilaih. Tubu ilaih ini makna balik semula kepada Tuhan. Kita betul kesilapan kita, dosa kita tidak ulangi. Itu dikatakan tubu ilaih. Dalam satu hadis saya ulang dulu, saya sebut dah. Antara istighfar yang Nabi guna ialah Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam satu hadis disebut sahabat dengar Nabi duduk ramai-ramai gini, Nabi mengucapkan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 70 kali dalam majlis tu. Jadi hak ni pun antara benda yang kita boleh amal. Setara Nabi pun beristighfar sehingga 70 kali sehari. Dalam satu hadis lain sehingga 100. Antara 70 hingga 100 kali sehari istighfar Nabi. Tak termasuk hak lepas-lepas semaya 5 waktu. Jadi kita kalau kita tak istighfar ni memang agak benar lah kita. Lebih pada Nabi. Setara Nabi pun tidak tinggal istighfar. Jadi orang seperti kita ni kalau tidak beristighfar memang sombong kita ni, agah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut dalam ayat ni juga, ayat 90 ni, bila dia kata suruh istaghfiru rabbakum dan kemudian summa tubu ilai, dia royak inna rabbi rahimun wadud. Sesungguhnya Tuhanku, iaitu Tuhan kita lah juga, sifat dia rahimun, maha mengasihani. Rahman tu pengasih, Rahim ni maha mengasihani, wadudun dan juga amat penyayang. Kasih lah, wadud ni penyayang, pengasih. Dia ada beza sikit lah di segi kalau kita tengok bahasa tu. Tapi lebih kurang lah makna. Jadi Rahimun wadud, sebab Tuhan ni sifat dia pengasih, penyayang, mengasihani. Bila kita minta ampun dengan dia, insya-Allah Tuhan akan terima keampunan kita ni. Sebab tu kita kena minta ampun. Bila Nabi Syuaib ni berujuh begini, kaum dia jawab ni ayat 91. Dia kata qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnak wa ma anta alaina biaziz. Mereka berkata, iaitu kaum dia berkata, wahai Syuaib, kami tidak mengerti kebanyakan dari apa yang engkau katakan itu. Dan sesungguhnya kami melihat engkau orang yang lemah dalam kalangan kami. Dan kalau tidaklah kerana kaum keluargamu, tentulah kami telah melemparmu dengan batu hingga mati. Dan engkau pula bukanlah orang yang dipandang mulia dalam kalangan kami. Jadi bila dia dengar hujah ke apa ni, dia jawab lagu tu lah. Kita tak faham, hak meroyak gapo tak tahu. Bobe tu. Tak faham dia kata. Dia nganyilah tu. Dia tak faham kalau orang ada akal, faham sangatlah. Apa ni dakwah Nabi ni, tapi cara dia buat nganyi. Kita tak faham, meroyak gapo tak tahu, bobe. Dan dia kata mu ni bukanlah orang yang kuat di kalangan kita. Kita tengok mu ni kecil ya. Dhaif. Makna hina. Lemah, tak ada kedudukan, cuma keluargamu ya. Kalau tidak kerana keluargamu, dia Syuaib ni kerana dia orang situ. Dia keluarga dia agak ramah. Banding dengan Nabi Lut mula dia orang luar, mari bini ya. Tapi orang ni orang situ luar. Jadi ramahlah keluarga dalam kampung. Jadi dia kata kalaulah tidak kerana keluargamu, lama dah kami pekong anak batu kamu ni. Mana kita buat uduh lama dah. Kalau mu ni tidak kerana keluargamu, buat kita katok lama dah. Tu bahasa buduh kita kapulah. Lama dah kita katok. Sini la rajamnaka. Kami akan lemparkan kamu dengan batu sehingga menyebabkan kamu mati. Tapi kerana ingat kau keluargamu ya. Jaga keluargamu, takut jadi baloh ke apa, dia tak buat.
Dan mung ni pula kita tidak pandai mulia. Sebab Nabi Syuaib ni dia tak ada apa-apa. Pera kambing sepuluh ramai-ramai dah juga. Biasa sepuluh orang lain ramai-ramai. Jadi tak ada kelebihan bagi orang pandai kaum, tak kelebihan untuk dia dengar. Kemudian bila lagu tu Nabi Syuaib jawab, qala ya qaumi arahti a'azzu alaikum minallah wattakhadhtumuhu wara'akum dhihriya inna rabbi bima ta'maluna muhit. Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, mengapa kamu bersikap demikian? Patutkah kaum keluargaku kamu pandang lebih mulia daripada Allah, serta kamu pula jadikan perintah Allah itu sebagai sesuatu yang dibuang dan dilupakan di belakang kamu. Jadi dia sahab balik. Jadi mung ni apa ni, dengar ataupun pandai hormat kepada keluarga aku lagi, tidak ingat kepada Tuhan, sedangkan Tuhan ni lebih besar. Tu cara dia nak ayat lagu tu. Kadang-kadang kita kata-kata ai takut kau orang lebih pada muka lain. Takut. Jadi dia tanya, kerana mung ni takut kepada keluarga aku, tak berani balas dengan keluarga aku, tapi mung tak takut pada Tuhan. Sedangkan aku hak mari royak ni kepada mung ni tentang agama, tentang azab dan sebagainya, hak meniup, hak mari daripada Tuhan. Tuhan ni lebih pada keluarga aku lagi. Kebesaran dia, kekuatan dia, kehebatan dia, kuasa dia tu lebih daripada keluarga aku lagi. Tiba-tiba mung takut ke keluarga aku, hormat kepada aku, tapi tak takut ke Tuhan. Ni untuk kita jugalah hari ni kan, kita takut podih lebih pada orang lain. Takut ke orang tu lebih pada Tuhan. Takut kepada makhluk lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbalik. Patut ni kita takut ke Tuhan lebih pada makhluk. Kita hari ni kelemahan kita berlaku, kita takut ke makhluk lebih pada Tuhan. Situ jadi kelemahan kita. Jadi Nabi Syuaib ni jawab dengan lagu tu. Dia kata, inna rabbi bima ta'maluna muhit. Sesungguhnya Tuhanku amat meliputi pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Sedangkan Tuhan aku ni tahu belaka benda hak mu buat ni, kecil besar, terang ataupun tersembunyi, semuanya Tuhan tahu belaka. Kemudian dia sambung lagi ayat 93, wa ya qaumi a'malu ala makanatikum inni amil saufa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzih wa man huwa kadzib wartaqibu inni ma'akum raqib. Dan wahai kaumku, buatlah sedaya upaya kamu untuk menentang agama Allah yang aku sampaikan itu. Sesungguhnya aku juga tetap berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mengembangkan agama Islam lah. Kamu akan ketahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya dan siapakah pula yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku juga turut menunggu bersama-sama kamu. Jadi bila dia tengok tak boleh nak pergi dah, dengan kaum dia ni royak pun tak dengar, nasihat tak pakai, berojoh pun tak siap ambil kira, maka dia kata ginilah, buat kita masing-masing lah. Mu buat cara mu, aku buat cara aku. Mu buat dengan cara menetai agama, menetai kebenaran, hidup dengan ikut dia, aku buat cara aku. Tapi lepas ni kita tengoklah. Kalau turun azab Tuhan ni ataupun gapo nak berlaku lepas ni. Siapa dia betul, siapa dia salah. Siapa dia yang akan kena, siapa dia yang terlepas. Itu lebih kurang kalau kita nak hurah ni. Jadi dia sebut lagu tu. Dah muka tak dengar ke royak habis teh dah. Royak nasihat habis cara nasihat, berojoh habis cara berojoh. Tak si pakai juga kan? Lagu tu lah. Makna jaga diri masing-masing. Mu jaga dirimu, aku pun jaga diri aku. Mu buat kerja buatmu, aku buat kerja buat aku. Tapi tunggulah. Tunggu azab Tuhan, sebab aku pun nanti tengok juga gapo nak berlaku ni. Tu maksud dia lagu tu. Kemudian ni barulah Tuhan wisau rekah dalam ayat ni, sebab dalam ayat lain pun sudah diceritakan cerita ni. Ulai balik ke sini. Ayat 94 dia kata walamma jaa amruna najjayna syuaiba walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhazatil ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Dan tatkala datang masa pelaksanaan perintah kami selamatkan Nabi Syuaib beserta dengan umatnya yang beriman dengan rahmat dari kami, dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh letusan suara yang menggemparkan bumi, lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat masing-masing. Jadi bila siapa
Masa tu Tuhan turun azab Nabi Syuaib dengan pengikut dia saja yang selamat. Orang yang menetel dia ni semua dimusnahkan, dibinasakan oleh Tuhan dengan apa? Dengan suara yang kuat. As-sayhah ni kalau kita pekikkan, bunyi suara tepik daripada langit, dia guli batin lalu. Mana kena kalau kita dengar jerekoh ya. Botobik suara jerekoh daripada langit, kaum kafir ni guli batin habis rebuh. Mati kerana boleh jadi kejutan ataupun kerana suara yang derah tu menyebabkan tekanan kepada jantung kau apa tak tahulah. Jadi akhirnya mati. Guli batin. Sini jasimi ni kalau kita agak guli batin habis. Situ sini berguli depan rumah, dalam rumah, di kedai, tepi jalan, habis mati belaka kecuali orang-orang yang berimeh saja. Lalu Tuhan kata ka'alam yarnau fiha ala bu'dal limadiyana kama ba'idat samud. Dan mereka itu penuh ganuh. Seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Ketahuilah kebinasaanlah akhirnya bagi penduduk Madian sebagaimana binasanya kaum Samud. Jadi tu riwayat akhirnya kaum Madian kerana menetel Nabi, tidak terima agama, jatuh suku. Orang Madian ni orang gagah juga, serupa kalau kita baca dalam buku tu, dia serupa kaum Samud dengan kaum Ad. Dia jenis orang perkasa. Kalau kita kait dengan kisah Nabi Musa alaihissalam itu, bila dia sapa di tempat tu, di kampung tu, walaupun ada pandangan yang berbeza dalam tafsir, tapi kalau kita boleh ambil cerita tu, bagaimana demo ni kerja dia pergi kambing. Dia ambil air laga ni besar dah dalam, tutup dengan batu. Jadi nak oyak hebat tak hebat orang tu, dia pakat tolak gitu ya batu tu. Nutup laga tu karai naik. Ring dia tu kuat. Gagah jenis orang gagah, jenis orang kerja berat. Orang kerja berat ni dia ring lain. Orang biasa kerja batu sebab tu dia tidak seperti kita. Kita akak berah 5 kilo tu pun jelek dia kadang-kadang. 10 kilo tu kak pakai minum air batu secetung. Tak erok ni. Tapi dia orang biasa kerja berat ni, kerja batu, kerja jenis buruh ke apa ni memang gagah lah. Ring dia tu tidak serupa kita ramai-ramai. Tapi setara tu hebat ni pun Tuhan mati ataupun musnah dengan pekik as-sayhah, pekik daripada langit sehingga mati suku habis. Ayat seterusnya masuk perbincangan kisah Nabi lain pula, iaitulah Nabi Musa. Habis dah kisah Nabi Syuaib ini, masuk Nabi Musa. Ayat 96 itu dia kata walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanim mubin. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat keterangan kami dan bukti ataupun mukjizat yang nyata. Bawah tu dia tulis mulai dari ayat ini, iaitu ayat 96, diceritakan pula perihal Nabi Musa alaihissalam dengan Firaun dan kaumnya secara ringkas. Tidak seperti yang diceritakan dalam surah Al-A'raf dan surah-surah yang lain dengan lanjut satu persatu. Demikianlah halnya kisah nabi-nabi secara umum. Apa yang telah diceritakan dalam sesuatu surah diceritakan pula dalam surah yang lain dari segi yang lain dan dengan cara yang lain untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang balasan orang-orang yang beriman dan akibat orang-orang yang ingkar. Jadi dia ayat hari ni cerita Nabi Musa pula, tapi tidak detail serupa dalam surah Al-A'raf dan juga beberapa surah yang lain. Sebab Tuhan ni kalau tengok dia ulang dalam Quran ni kisah Nabi-Nabi ni sengaja dia ulang, dia tengok daripada sudut yang berbeza. Orang kalau kita kata lah ni perspektif. Ni tengok perspektif ni, ni tengok perspektif ni. Ni panjang, ni pendek. Tapi kalau kita cantumkan cerita ni daripada surah tu surah ni kita pelaga semua, kita akan nampak satu gambaran yang jelas tentang nabi-nabi ni. Sebab tu kalau kita baca kisah Sul Anbiya, kitab yang disusun oleh Imam Ibn Kathir, dia ipung ayat-ayat tentang kisah nabi. Kata contohnya Nabi Syuaib, dia ambil semua surah ni yang ada cerita Nabi Syuaib, dia susun. Jadi daripada situ kalau kita baca jujur tu, kita akan nampak gambaran kisah daripada macam-macam sudut tu saya tengok. Begitulah juga nabi-nabi yang lain. Cuma sini mungkin kita tak nampak sebab dia ambil satu segi. Kita nampak dari sudut ni. Tapi kita kalau kita peripung. Dan ini sebab tu kalau kita ada masa baca kisah Sul Anbiya Ibnu Katsir, antara kitab terbaik tentang kisah nabi-nabi, ada terjemuh dalam bahasa Indonesia. Kisah nabi-nabi ni memang menarik. Dalam cara Ibnu Katsir ni susun cerita. Jadi baik-baik pada cerita kita. Jadi sini dia kata
Tuhan atas Nabi Musa ni dengan bawa keterangan yang nyata. Iaitulah mukjizat. Maksudnya mukjizat. Sebab Nabi Musa ni ada 9 benda yang Tuhan tunjuk berlaku. Dia panggil tis'a ayatin bayyinat. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Tuhan beri pada Nabi Musa ni tis'a ayat. 9 bukti ataupun mukjizat kebesaran dia ataupun kebenaran risalah yang dia bawa. Hak besar sekali ialah tukak lah. Tukak tu hak besar sekali. Tapi lain pada tu ada beberapa kita baca kan. Pak Amos sebut dulu wak mari kutu, wak mari darah, wak mari apa ni katok. Patu gitu gini ada 9 kalau kita kira. 9 tu semua tu menunjukkan kebenaran Nabi Musa. Tapi kaum dia tidak berimej jugalah. Kita baca dulu kan dari surah Al-A'raf. Baik, seterusnya dia kata Nabi Musa ni Tuhan hantar dengan tanda-tanda dan mukjizat yang nyata ila fir'auna wa malaih fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birasyid. Dihantar kepada Firaun dan kaumnya. Kaumnya ni maksudnya kaum kalau kita tengok kita boleh tafsir dua. Kaum Bani Israel iaitu pengikut Nabi Musa sendiri dan juga kaum Firaun iaitu orang Qibti. Orang bersiasat. Orang bersiasat ni dia panggil Qibti dalam kitab Arab. Dalam buku putih dia panggil Koptik. Orang Koptik ni penduduk asal Mesir. Orang Israel ni ataupun Yahudi ni dia mari daripada Palestin. Bila raja pada waktu tu menakluki Palestin. Menakluki Palestin dalam sejarah ni orang Yahudi ni ada dibawa ke Syria. Zaman Nebukadnezar. Nebukadnezar ni raja Bukhtanasur. Kalau kita Arab dia panggil Bukhtanasur. Nebukadnezar ni dia ni ambil puak-puak Yahudi yang dia tawar tangkap ni jadikan hamba. Jadi buruh dan jadikan hamba. Dan Firaun pula mari zaman Firaun dia serai juga Palestin. Menguasai Palestin dan dia ambil puak Yahudi ni buat pergi Mesir. Jadi hamba juga. Dan ada setengah pandangan yang mengatakan piramid tu dibina oleh orang-orang Israel ni lah. Yang dijadikan hamba oleh Firaun. Mati, makan tak cukup bui. Jadi kalau macam Jepun dulu dipanggil buruh paksa. Macam Jepun kan dia buat getok kereta api di di antara Burma dengan Thailand tu Kanchanaburi. Di Kanchanaburi tu dia ambil buruh-buruh tanah Melayu. Igak orang Melayu kita ni wagi nu sepadan Thailand dengan Burma. Berapa ratus batu paksa kerja buat jambatan sebab dia nak mari serai. Nak jadi laluan dia daripada turun daripada atas tu sampailah ke tanah Melayu. Jambatan tu dipanggil river Kwai, Sungai Kwai. Jambatan ni dimusnahkan oleh British dia ada filem orang buat The Bridge on the River Kwai. Jadi saya kebetulan ada peluang pergi. Lama tak nak pergi, baru boleh pergi sebelum Covid tu. Kita tengok sendiri getok tu ada lagi. Dia buat semula. Lepas dia rutuh tu dia buat semula. Betul-betul sepadan Thailand dengan Burma. Jambatan tu. Orang yang ambil gambar apa semua. Jadi situ tu buruh-buruh paksa daripada tanah Melayu. Kubur banyak lagi. Kubur beratus-ratus kubur mati situ. Ada mati tahu dalam sungai tu ya. Tak tanah-tanah. Jadi ni dia guna jadi buruh paksa. Jadi dalam kisah ni kalau kita ambil Mesir ni di bawah Firaun ni dia serai menakluki Palestin. Orang Yahudi duduk di Palestin. Jadi dia takluk Palestin, dia igak habis hak jatah-jatah ni buat balik. Buat balik duduk di Mesir dan jadi buruh. Buat kerja-kerja kasar, kontrak apa semua ni rakyat dia tak buat kerja tu. Jadi kaum ni kaum dua-dua, kaum Firaun dan juga kaum Nabi Musa. Orang Yahudi dan orang Qibti. Kita boleh terjemah dua situ. Jadi kaum dia ni lalu mereka menurut perintah Firaun. Moga Firaun jadi raja kan pada waktu itu. Menurut perintah Firaun, sedang perintah Firaun itu bukanlah perintah yang betul. Sebab Firaun ni dia mengaku dia ni jelmaan Tuhan. Termasuklah Firaun yang zaman Nabi Musa AS. Waktu dia mengaku Tuhan betul. Dia ni Tuhan, bukan setakat jelmaan, dia tu sendiri Tuhan. Firaun lain ni dia kata ada kata ngaku anak Tuhan, ada kata dia ni jelmaan Tuhan. Tapi Firaun zaman Nabi Musa ni hebat tak hebat, dia ngaku dia Tuhan dah. Lebih pada hak lain segala-gala. Sebab kalau kita baca dalam kitab antaranya Firaun zaman Nabi Musa ni Tuhan bagi dia tak pernah sakit. Daripada dia budak sampailah dia tua jadi raja, dia tidak pernah sakit. Tuhan tak bagi sakit. Sakit gigi pun dok. Hak tu jadi metor tu.
Kayak kita ni, kayak jamai budak, kayak cacing lah, nanuh, lengo, macam-macam. Demil lah, berapa jamai budak. Kena capuk, kena gapo. Besar ya. Tak kena capuk, tak kena gapo. Tapi Firaun ni Tuhan takdir ke dia. Kalau kita baca dalam kitab tu, dia tak pernah kena gapo-gapo. Kau tu ya dia jadi agah. Dia jadi metor, orang lain metar sakit, bersin, kena COVID, berair hidung. Pakai contoh, dia tak ada kau satu. Tak ada apa satu. Hal tu dia metor sangat tu sehingga mereka mengaku dia ni Tuhan. Jadi Tuhan royak ni urusan Firaun ni bukanlah benda yang betul. Wa ma amru fir'auna bi rasyidin. Perintah Firaun tu bukan perintah yang betul. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Firaun akan mengetuai kaumnya pada hari kiamat. Kemudian tetaplah ia akan membawa mereka masuk ke neraka, dan seburuk-buruk tempat yang dimasukkan ialah neraka. Jadi Tuhan ayat tak betulnya Firaun ni perbuatan dia sehingga esok dia piping pengikut-pengikut dia ni masuk neraka. Atas dunia ni dia piping dengan cara pentadbiran dia, esok dia jadi pemimpin masuk neraka. Pasal kehidupan dan kerja buat dia ni bercanggah dengan agama. Wa utbi'u fi hazihi la'natan wa yaumal qiyamah bi'sar rifdul marfud, dan mereka diiringi oleh laknat yang tidak putus-putus di dunia ini dan juga pada hari kiamat. Seburuk-buruk pemberian yang diberikan ialah laknat. Jadi atas dunia pun Tuhan laknat dah. Firaun Tuhan laknat. Tuhan laknat ni melalui malaikat, melalui makhluk-makhluk yang ada. Sebab makhluk ni kalau kita baca dalam satu hadis diceritakan bila Tuhan ni kasih kepada seorang manusia lah. Tuhan akan panggil Jibril. Dia panggil Jibril naik ngadak. Tuhan kata, aku kasih kepada si Anu bin si Anu. Jibril ni akan turun, panggil semua malaikat. Istihar kepada malaikat, Tuhan royak, dia kasih kepada si Anu bin si Anu. Maka mung ni semua ni kena kasih kepada orang ni sebab Tuhan kasih kepada dia. Dan malaikat ni pula sebar benda ni kepada makhluk yang ada di bumi dengan cara tidak dengan WhatsApp, tidak dengan Facebook lah. Tapi dengan cara yang tersendiri sehingga makhluk lain ni menata apa semua ni jadi kasih kepada orang tu. Sebab kita tengok Tok Alim apa kau kata wali-wali Allah kan kadang binatang mai duduk dekat dia. Supaya Nabi Daniel tu rimasai dengan dia. Pergi duduk dengan dia, tunggu dia tidur, takut orang kena. Tu Nabi Daniel, nabi yang menguasai binatang buah. Tu dalam riwayat disebut. Jadi Tuhan akan royak lagu tu. Sebaliknya kata hadis ni, kalau Tuhan benci kepada seorang, Tuhan akan panggil Jibril royak, aku benci kepada si Anu bin si Anu. Jibril pula turun kepada malaikat, peripung semua malaikat royak, Tuhan royak dia benci pada orang ni. Maka mung semua kena benci. Malaikat ni pula sebar pula perasaan maklumat tu kepada makhluk-makhluk lain. Tu nak ayat cara dia lagu tu. Jadi orang yang jahat ni jangan dia ingat bila dia duduk tu seni. Macam dalam kisah ni Firaun ni kerana dia mengaku dia Tuhan. Tuhan bukan setakat benci, Tuhan suruh laknat. Jadi seluruh makhluk yang ada ni, malaikat, manusia biasa, makhluk-makhluk yang hidup lain semua melaknat sampailah hari kiamat. Jadi hidup tu hidup dalam laknat. Beratlah kalau hidup dalam laknat ni, walaupun pitih banyak, ada kuasa, ada pengikut yang ramai, makan sedap, tapi kalau duduk dalam laknat. Ni Tuhan sebut dalam ayat ni. Laknat di dunia ni dan wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat. Ni barang berat. Zalika min amba'il qura naqussuhu 'alaik minha qa'imun wa hasid. Ya demikian ialah sebahagian dari khabar berita penduduk negeri-negeri yang telah dibinasakan. Kami ceritakan perihalnya kepadamu wahai Muhammad. Di antaranya ada yang masih wujud, sisanya yang dapat disaksikan, dan ada pula yang telah hancur, lebu dan hilang lenyap. Jadi Tuhan royak umat-umat yang diseksa ni ada Tuhan tinggal bekas. Ada yang tak tahu gimana habis. Antara tinggal bekas tu kapung Nabi Samud. Apa ni kapung Nabi Soleh, kaum Samud. Ada kapung tu masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Firaun ni tinggal tu. Apa? Piramid siapa hari ni. Dan mayat dia tu pun apa kita panggil mumia dia tu masih ada lagi. Yang masa saya sebut dulu kalau kita baca dalam tulisan tu orang jumpa Firaun ni, dia ni antara peliknya pasal bila orang buat postmortem, mumia dia ni mati kerana lemah. Mati kerana lemah.
Orang lain tu mati macam-macam penyakit tu. Sebab tu postmortem ni penting. Postmortem ni nak menentukan punca mati. Sebab tu kalau orang muda mati dengan tak ada penyakit, hospital biasanya akan buat postmortem dulu. Belum pasal nak tahu apa mati. Takut ada orang bunuh ke, pergi makan racun ke. Jadi antara orang barat buat ni, bila dia jumpa salah satu mumia tu, dia buat kajian postmortem. Dan memang sebab kematiannya ialah lemah. Lemah iaitu lemahkan air. Jadi dia berani mengatakan, cuma kamu tak ingat nama itu. Jadi Firaun ni lah mumia dia. Beberapa masa hamba duduk mengaji dulu, ada di British Museum di London. Orang putih pegang mumia dia. Lalu ni tak tahu duduk mana. Boleh jadi balik Mesir semula. Jadi hak ni dan bila dia mau buat kaji di segi sejarah, dia dapati memang zaman Firaun ni hidup semasa dengan zaman Nabi Musa. Jadi jumpalah hak Quran duk sebut selama kening. Dia sebut mana Firaun zaman Musa ni mati lemah. Dan Tuhan sebut dalam Quran ke, Tuhan sengaja selamat ke jasad dia. Al-yauma nunjika bi badanika. Hari ni aku selamat ke tubuhmu ni buat naik darat. Orang jumpa mayat dia tepi patah. Pasal apa? Litakuna liman khalfaka ayatan. Supaya mung ni esok jadi tanda kepada orang kedia, inilah manusia yang menetai Tuhan. Tuhan sengaja buat. Ada setengah Tuhan pelenyak terus. Cuba kita tengok kereta laut mati. Laut mati ni bakal tergelar air. Tak tahulah ke mana. Nak turun pun tak boleh, nak menyeleh tak boleh. Dengan teknologi manusia ada hari ni pun tak boleh nak masuk menyeleh. Tuhan pelenyak gitu ya. Tapi tepat ada. Tapi kesel lain tak ada. Tapi hak Firaun ni Tuhan beri special. Tuhan sebut dalam Quran dia, aku sengaja lockmu ni. Dan memang disebut dalam tafsir tu, mayat dia ni apa ni, air tolak naik patah. Terdampar di patah. Tidak orang pengikut dia ni tergelar air habis. Mati dalam laut belakang, tak timbul. Bakal tergelar air, tak timbul-timbul. Dengan kereta-kereta kuda ke apa chariot dia tu, habis tergelar. Tapi Firaun seekor ni, panggil seekor lah dah. Tak saya panggil orang muka menatai berat sekali ni. Waktu Tuhan marah sekali ni, panggil menatai pun tak apa. Jadi Tuhan buat naik darat. Dan mumia dia tu ada sampai hari ni. Ini maksud ayat ni. Ada yang kami musnah kan, dan ada yang boleh kamu tengok. Boleh tengok. Tujuannya menjadi iktibar. Iktibar. Kemudian seterusnya dikatakan wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma jaa amru rabbik wa ma zadahum ghaira tatbib. Dan tiadalah kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Maka berhala-berhala yang mereka sembah selain dari Allah itu tidak dapat menolong mereka sedikit pun pada masa datangnya azab Tuhanmu. Dan penyembahan yang mereka lakukan itu hanya menambahkan kerugian sahaja kepada mereka. Jadi Tuhan royak orang yang menetai Islam, yang sembah berhala dan sebagainya, semuanya tak boleh menyelamatkan diri bila azab Tuhan turun. Bolehnya lebih setakat kecek ya. Turun azab tak boleh buat apa satu. Dan benda ni pun Tuhan tunjuk zaman kita macam apa selalu duk oleh. Tuhan uji kita ni dengan bencana macam-macam, dengan banjir, dengan apa terbaru ni penyakit. Tapi kita tengok dulu bila mari banjir, mereka pun tak boleh nak selamat diri dia. Jepun yang canggih di segi teknologi tak boleh menyelamatkan daripada tsunami. Tsunami ni berlaku semua di Jepun. Tak boleh nak buat. Sebab tu kalau kita kata di Malaysia ni kita nak sekat banjir tak boleh. Dulu masa ingat lagi dari dewa orang kata kajian tak Kelantan tu buat gapo tak boleh nak itu banjir. Banjir hujan tak boleh nak sekat. Sebab ni kerja Tuhan. Kerja Tuhan. Bak hujan banjir ni kerja Tuhan. Kecing kita tak boleh dak dah. Tak boleh dak tebing basah keluar tu. Tebing lah pada tahu kawan basah berjeruk lalu kan. Tu hak tu pun kita tak boleh kawal. Hak kita nak tu mari tubuh kita. Hak ni mari daripada kuasa Tuhan. Banjir apa ni kerja Allah SWT. Gempa bumi ke apa ni, cuma kita bukan boleh meracah mengurangkan kesal dia. Kesal kepada banjir. Contohnya kita buat empengeh, contohnya mendalaikan sungai boleh lah. Tapi nak sekat banjir ni tak boleh. Jadi kita kena jelas jangan itu. Setara mereka lebih canggih. Duit banyak pada kita, canggih pada kita teknologi. Boleh dia tahan banjir. Mereka ni banjir semua. Kita baca dalam laporan akhbar. Banjir lepas banjir. Pada patutnya berlaku di Kelantan lah banjir ni. Moga kita mereta. Mereka orang lain mereta.
Patut tak ada lah banjir tu. Tapi banjir pula. Siapa? Banjir Temenung. Ingat dulu guys, berlaku mana dulu di Amerika, kan ada di Florida ke mana? Banjir Temenung siapa? Berminggu-minggu. Tak boleh nak tubik air. Jepun tak boleh selesai masalah tsunami. Dia boleh buat benteng pun dia tak boleh sekat tsunami. Tsunami ni banyak benda tu berlaku di Jepun, sebab tu nama tu tsunami. Sebut Jepun. Nak royak fenomena alam ataupun kita kata bencana, ini di luar kuasa kita manusia. Tuhan nak tunjuk kebesaran dia. Mu boleh ikhtiar lah. Mu cari jalan gitu, buat apa ni alam. Jepun ni dia pasal alat tengah laut. Jadi bila tsunami nak berlaku, benda ni bunyi. Orang duduk darat dia tahu dah. Dia lari balik cepat-cepat. Tapi nak sekat tak boleh juga. Mari juga muka tu. Cuma orang boleh lari dulu. Lari dulu nusuk atas bukit. Macam saya sebut tu, dia buat benteng siapa berapa puluh meter tu. Tapi Tuhan buat satu kali tu, air lebih tinggi pada tu lagi. Tuhan buat. Mu boleh buat dah tinggi. 50 meter tak silap, 50 meter ni tinggi lah. Tapi ada satu tahun berlaku, Tuhan buat air tinggi pada benteng lagi. Naik ke atas, habisnya kubek. Utuh habis segala rumah orang lemah kan. Pasal kuasa Tuhan. Tuhan nak ayat ni, kita duduk bincang bab Nabi tu, Nabi semua Tuhan nak ayat kuasa dia. Manusia ni tidak mampu. Bila kamu langgar hukum Tuhan, kamu lawan Tuhan, aku tunjuk lalu kuasa aku. Mu duk agah dengan teknologi, dengar gitu gini, wah itu. Tengok kita katalah suatu macam apa sebut. Itali ni antara negara yang hebat dari segi khidmat kesihatan dia. Sebab tu orang tua ramai di Itali. Umur panjang pasal kesihatan dia tinggi, standard kesihatan dia tinggi. Orang dia umur 80, 70, 80 tu ramai. Kita ni ada seorang dua yang 90 lamne, 90 apa tu. Tu tak ramai mana. Itali ni ramai orang tua. Tapi Tuhan nak tunjuk, mu boleh berjaga kesihatanmu dengan obat, dengan makanan, dengan vitamin, tapi mak mari COVID-19. COVID-19 sebab tu berapa ramai mati di Itali dalam laporan yang saya baca tu, orang buat kaji kerana ramai orang tua. Orang tua ramai. Jadi orang tua ni antibodinya tidak kuat. Tidak kuat. Bila kena COVID saja, tak boleh lawan dah. Tak boleh lawan. Dah umur 70. Umur 80. Nak lawan lagu mana? Sebab COVID ni dia tak ada obat. COVID ni hanya menguatkan imuniti badan kita. Sebab tu bila kita masuk hospital kan, orang kena COVID kan, we makan vitamin, mana ada obat? Tak ada obat. Semua tu bui untuk menguatkan badan saja, meningkatkan imuniti. Vaksin tu vaksin ya, bukan obat. Vaksin tu bukan obat. Itu nak ayat contoh. Jadi kita manusia bila berdepan hak Tuhan, tak boleh gila lalu dah. Tak boleh gila lalu. Hak ni tujuan nak suruh panjang. Sebab tu kesihatan ditingkatkan. Taraf kesihatan. Akhirnya mari COVID, hak ni mati dulu. Hak tu mati dulu. Negara lain kurang pada Itali sebab rakyat dia muda. Sebab tu orang muda-muda kalau kena COVID, biasa tak, insya-Allah tak akan bawa maut. Kecuali kalau dia bahasa jenis ada leluh, ada kecil mani, masalah. Tapi kalau dia di tubuh biasa ke apa, memang insya-Allah. Kita tua apa kalau tubuh kita antibody kuat, insya-Allah kita boleh bertahan. Sebab tu lah ni tubik cerita kan, tak ada gejala ni, kuman ada dalam tubuh. Dan itulah pentingnya kuarantin. Kuarantin tu tujuannya tak siri kuman tu lompat kat orang. Kuman tu duduk dengan kita kerana kita tubuh sedak, kita makan sedak, tukar ali berapa semua. Jadi kita sendiri tak sakit sebab tak ada gejala. Tapi kuman yang ada dalam tubuh kita ni boleh merebak kepada orang lain. Sebab tu mesti kuarantin. Kuarantin tu bukan nak sial dia, tak siri jakit kok orang lain. Tu ya tu SOP, jangan setuh, jangan kena pakai bergoni. Semua. Ni gak sementara awak nikah gak rapat-rapat duduk. Dah lah orang pakai deki belakang nikah tu. Ramai orang yang kecewa tu. Kadang nikah muka duk agak belakang tu boleh-boleh kat orang lain. Alah. Jadi kau serabut perut. Jadi hal ni nak ayat benda kelemahan kita sebagai manusia. Kelemahan kita sebagai manusia bila kita berdepan dengan kuasa Tuhan. Hal ni hak Tuhan duk ulai-ulai cerita ni, Tuhan nak royak kamu manusia ni bila kamu lawan Tuhan, kamu tak boleh pergi, tak sahagah lagu mana pun. Mu tak boleh pergi dengan Tuhan. Sebab Tuhan ni berkuasa, dia yang buat kita.
Tu maksud nak royak tu. Kemudian begitulah dia kata wa kadzalika akhadha rabbika wa kadzalika akhzu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah inna akhzahu alimun syadid. Dan demikianlah azab Tuhanmu apabila dia menimpa penduduk-penduduk negeri yang berlaku zalim, sesungguhnya azabnya itu tidak terperi sakitnya, lagi amat keras serangannya. Inna fi zalika la ayatan liman khafa azabal akhirah dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Sesungguhnya pada kejadian yang demikian ada tanda yang mendatangkan iktibar bagi orang yang takut kepada azab akhirat, iaitu hari yang dihimpunkan manusia padanya, dan hari yang demikian ialah hari yang dihadiri oleh sekalian makhluk. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalim ma'dud, dan tiadalah kami lambatkan hari kiamat itu melainkan untuk suatu tempoh yang tertentu. Kita pergi sikit lagi sebelum kita berhenti. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi izni faminhum syaqiyyun wa sa'id. Dan pada masa datangnya hari kiamat itu tiadalah seseorang pun dapat berkata-kata untuk membela dirinya atau memohon pertolongan melainkan dengan izin Allah. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada pula yang berbahagia. Jadi tu hari raya bila mari hari kiamat ni, pada waktu tu tak ada gapo-gapo dah. Kita ni tak boleh buat gapo, nak minta tolong gapo pun semua tak boleh, kecuali orang yang Tuhan berizin saja, iaitu kalau kita baca dalam kitab tu syafaat lah, orang yang dapat syafaat daripada Nabi, daripada orang soleh. Hak ni saja yang boleh diselamatkan pada hari kiamat. Walaupun ada khilaf di kalangan ulama, ada ulama kata tak ada syafaat, tidak berlaku syafaat ni, ada setengah sebab dia kata benda ni atas kita, amalan kita. Tapi hak masyhurnya ialah ada syafaat, iaitu pertama Nabi, Rasul-Rasul, orang-orang soleh, orang yang kita panggil aulia apa semua ni, orang-orang ni boleh memberi syafaat. Antaranya anak kita, sebab tu ada sebut dalam satu riwayat, kalau anak kita ni hafiz Al-Quran, dia boleh membantu kita esok di akhirat dengan hafazan dia tu. Kerana dia tu hafiz. Sebab tu Tok Guru mula galak kalau boleh satu rumah ni ada seorang hafiz dalam satu rumah. Bukan nama hafiz, biar orang hafal Quran. Lama pakat buat nama hafiz saja tak jadi kerja. Kerana Tok Guru kata gitu. Tujuan aja pasal biar ada orang yang boleh tolong mak ayah esok ni di akhirat paling kurang. Jadi itu disebut. Jadi hak ni tu sebab pada waktu tak boleh buat ke satu dah kita. Sebab tu atas dunia lah kita kena ikhtiar setakat yang kita boleh buat benda baik supaya di akhirat tu kita tidak nana. Kita tidak nana di akhirat. Kalau tidak masa tu kelar kabur nak cari situ, nak cari sini, tak ada orang yang boleh bantu kita. Jadi kita berhenti setakat tu lah. InsyaAllah kita ada sekali lagi dah kuliah ni sekali lagi sehingga sebelum harinya boleh puasa. Ada sikit lagi nak habis surah ni. Tapi tak ajak nak habis sebelum puasa ni. Kalau dah insya-Allah dengan izin tu kita habis dan lepas puasa ni kita sambung dengan surah yang lain pula. Jadi kita berhenti setakat dulu. Cerita-cerita Nabi ni pun habis dah semua. Lebih kepada ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang beberapa perkara saja. Mudah-mudahan insya-Allah boleh memberi manfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma. Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. تقبل يا
Okay. Minum lagi. Ini tekuk. Oh, kering sungguh.